KPM. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Azhar. Assalamualaikum. Oh, rajinnya solat Azhar. Ustaz. Dah masuk waktu ni kan Ustaz nak Tapi solat. kita belajar wuduk belum habis lagi tadi. Itu Ustaz sebut pasal wuduk. Ustaz, saya baru teringat kelang kabut tadi Ustaz. Saya terlupa nak ambil wuduk. Allah. Tapi bila sebut pasal wuduk, saya kadang selalu confuse Ustaz. Keliru antara basuh mulut dulu ke, kumur dulu ke, basuh tangan dulu ke. Alah Ustaz dah ada. Saya nak belajar dengan Ustaz. Ustaz boleh Ustaz? Boleh. Kita belajar lepas ini. Okey, jom Ustaz. Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan slot menengah rendah Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Dan yang paling penting, hari ini kita bertemu kembali. Kita harap dan kita doakan moga adik-adik ataupun rakan-rakan semua yang menonton pada ketika ini semua berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Yang paling penting, sentiasa ceria-ceria selalu. Baik, untuk hari ini kita akan bersama dengan seorang ustaz, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haidir bin Syamsuddin, Guru Al-Syariah Sekolah Agama Menengah Rawang Selangor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz, taala wabarakatuh. Ustaz apa khabar Ustaz? Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ustaz, tadi kita dah berjumpa tadi Ustaz. Ya, Kita betul. nak solat, tapi kebetulan saya terlupa Ustaz. Kadang-kadang keliru Ustaz. Nak kumur dulu ataupun nak basuh tangan dulu Ustaz. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah. Tapi tak apa Ustaz, saya yakin dan percaya hari ini saya nak meneroka bersama-sama dengan Ustaz berkenaan dengan mata pelajaran dan juga topik. Mungkin sebelum kita nak mulakan ataupun teruskan pembelajaran kita seperti biasa nak kena patuhi protokol kesihatan. Saya dan Ustaz akan menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter dan kita ada je pembasmi kuman Ustaz untuk digunakan. Silakan. Okey, baiklah. Okey, baik. Ini untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik Ustaz, mungkin orang kata tak kenal maka tak cinta. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan profil sedikit biodata Ustaz. Mungkin Ustaz boleh ceritakan Ustaz ataupun perkenalkan diri terlebih dahulu Ustaz. Kemudian kita nak tahulah sebenarnya apa mata pelajaran dan juga fokus kepada topik yang kita nak bincangkan hari ini Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam ini warahmatullahi. kita akan mempelajari bab wuduk. Bagi subjek syariah tingkatan 1. Baik. Yang kita akan belajar Ustaz fokus kepada subjek tingkatan 1 Ustaz. Ya. Dan objektif kita ialah untuk memastikan semua pelajar dapat menyebutkan takrif wuduk dengan betul. Baik. Jadi mungkin Ustaz boleh ke belakang sikit Ustaz untuk memudahkan Ustaz. Ya, terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Kemudian kita akan mempelajari tentang dalil pensyaratan wuduk itu. Baik. Seterusnya menjelaskan hukum wuduk serta kita akan mempelajari tentang syarat-syarat berwuduk. Baik. Syarat sah wuduk dan syarat wajib wuduk. Baik. Jadi ini yang kita akan fokuskan dalam perbincangan kita Ustaz dan juga kita nak tahu ataupun kita nak pelajari berkenaan dengan pengkhususan topik yang kita bincangkan pada hari ini berkenaan dengan wuduk Ustaz. Wuduk. Okey, baik. Tapi sebelum kita nak mulakan penerokaan kita Ustaz, tadi Ustaz dah sebut apa yang kita akan dapat sepanjang 1 jam kita bersama ini dan tapi kita nak berhenti rehat seketika Ustaz. Kita bagi ruang dan peluang kepada murid-murid di rumah untuk bersiap sedia dengan bahan buku nota, pen dan sebagainya untuk mencatat nota-nota penting yang akan Ustaz kongsikan bersama-sama dengan kita sebentar nanti. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam slot menengah rendah Didik TV KPM.
KPM. Baik, kembali dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan Ustaz Muhammad Haidim bin Syamsuddin. Tadi Ustaz dah sebut fokus kepada topik penterokaan kita pada hari ini berkenaan dengan wuduk dalam mata pelajaran Al-Syariah. Jadi Ustaz, tak nak lengahkan masa lagi, kita nak teruskan mula kepada pembelajaran kita dan juga penerokaan kita pada hari ini. Ustaz, silakan. Baiklah. Tadi kita berjanji untuk menunjukkan cara berwuduk kerana Azhar kata dia keliru. Baik. Macam mana wuduk yang betul. Tapi sebelum tu Ustaz, Ya. mungkin Ustaz nak tunjuk cara, jadi Ustaz dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi menunjukkan cara untuk menampakkan bagaimana pelaksanaan ataupun nak ngambil wuduk dengan tepat dan sahih itu Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, mungkin Ustaz boleh gunakan gel pembasuh muka mata terlebih dahulu. Baik. Jadi mungkin murid di rumah untuk simulasi ini Ustaz dibenarkan untuk membuka pelitup muka bagi menunjukkan cara yang betul kepada kita semua. Baik, silakan Ustaz. Baik. Azhar tengok ya. Ya Ustaz. Sekarang wuduk ialah menggunakan air untuk berwuduk. Baik. Ada satu lagi, air yang digunakan ini dinamakan wadu. Oh, okey. Ya. Jadi sekarang ni bila kita sebut wuduk ialah menggunakan air. Baik. Untuk berwuduk ada 4 rukun ataupun 4 perkara asas. Ya. Jadi tengok ya, saya nak berwuduk. Saya menggunakan air yang sedikit boleh berwuduk. Kerana untuk berwuduk kita perlu mengalirkan air ke anggota wuduk. Okey. Yang pertama mesti basuh muka. Baik. Jadi perlu diratakan ke semua sekali Ustaz ya? Sepadan muka mesti rata kena air daripada cuping telinga Cuping telinga, baik. ke cuping telinga, daripada tempat tumbuh rambut di atas hingga ke hujung dagu. Okey. Baik. Apa maksud mengalirkan air? Ialah air tu mesti menitik sekurang-kurangnya 1 titik Baik. bila dikenakan pada kulit. Tengok, Baik, air yang Ustaz. digunakan hanya sedikit. Baik. Basuh tangan sedikit dan kita basuh gini. Kita lihat air itu mengalir, berarti dia boleh menitik. Baik. Maka Itu dikira air yang mengalir. telah mengalir, selesai untuk basuh tangan. Baik. Wajib tak kita tertib mesti basuh tangan kanan dulu? Kalau seingat saya Ustaz, kalau saya salah mohon Ustaz betulkan saya. Ya. Yang saya belajar dulu Ustaz, kita wajib Ustaz Tertib tangan kanan maksudnya dulu. mengikut kanan dulu kemudian kiri. Bagus, Betul ke Ustaz? Betul. Tapi menurut kebanyakan ulama Baik. tidak wajib tertib. Okey. Menurut mazhab Syafi'i Ya. wajib tertib. Kemudian basuh rambut ataupun sapu rambut, sapu kepala ataupun basuh kepala. Sapu kepala Ustaz? Sapu bagus. Sapu tidak wajib air itu mesti mengalir. Okey. Dia sapu. Sedikit air, Baik. asalkan namanya sapu, sapu saja. Tak perlu sampai mengalir Ustaz. tak perlu. Bagi okey. kepala saja. Baik. Dan seterusnya kaki, maka kena buka kasut lah. Mungkin agak sukar untuk nak sukar. tunjukkan. Tapi mungkin dari sudut kalau kaki ni Ustaz, kita menggambarkan dari mana sampai ke mana Ustaz? Daripada hujung ibu jari dan jari-jari kaki yang lain hingga ke buku lali. Sehingga ke buku lali. Buku lali dan pastikan tumit, tapak kaki semua mesti kena air. Jadi kita membayangkan, kalau saya membayangkan Ustaz, dari ujung jari kaki, kita menganggarkan di sini adalah kawasan buku lali. Ya, Jadi setiap tempat daripada buku lali sampailah ke hujung jari kaki Mesti kena air. Setiap bulu roma, setiap apa ni ada celah-celah, semua mesti wajib dikenakan air. Okey. Kalau tidak sah. Baik. Begitu. Jadi itu cara yang tepat Ustaz. Ya. Bagaimana kita nak mengambil wuduk secara Ada tepat. satu perkara yang saya terlupa. Ya Ustaz. Bila kita dah melakukan wuduk ia adalah ibadat, maka dia perlu kepada niat. Nawaitul wudu'a. Baik. Nawaitul wudu'a. Li raf'il hadath. Hadas. Yang betul. Kalau tak ada raf'ul hadath boleh juga. Tapi dia bergantung kepada niat kita untuk Baik. apa.
Kalau kita niat untuk wuduk saja dia jadi sunat, kalau untuk solat dia jadi wajib. Baik. Tapi kalau kita kata liraf'il hadas, untuk mengangkat hadas, maka wuduk tu menjadi wuduk yang mengangkat hadas dan wuduk yang wajib. Baik. Sekiranya kalau dalam kita mengambil wuduk macam mungkin saya mengambil wuduk tetapi tidak disertakan niat Ustaz. Adakah ianya dikira sah ataupun bagaimana? Setiap ibadat perlu pada niat. Okey. Dia tak jadi ibadat, maka tidak sah. Baik. Jadi mestilah niat semula dan mengambil semula. Betul. Baik Ustaz. Saya pakai semula. Boleh silakan Ya. Ustaz. Baik, jadi kita dapat tahu berkenaan dengan bagaimana simulasi yang Ustaz tunjukkan sebentar tadi. Saya pun nampak jelas dan faham berkenaan dengan rukun wuduk tadi Ustaz. Ada 4 tadi Ustaz. Yang Ustaz nyatakan kepada kita semua yang perlu kita faham dari mana hadnya sampai ke mana had yang perlu kita basuh dan kita alirkan air tersebut. Baik Ustaz, kita nak teruskan Ustaz, silakan. Okey dah. Jadi kita tadi telah melihat simulasi cara berwuduk. Baik. Wuduk ni asalnya dalam bahasa Arab daripada perkataan wadu'ah, artinya bersinar, cantik. Kalau kita tengok orang yang rajin solat, tak tinggal sentiasa berwuduk, dia tak perlu make up. Dia cantik wajah dia. Ataupun ada bahasa Inggeris sebut natural beauty Ustaz. Betul. Kecantikan semula jadi. Betul ke Ada Ustaz? shining. Shining. Baik. Jadi tak perlu make up. Sebab wuduk ni dia memang menyerikan wajah. Kan? Jadi husnun wa bahjatun. Baik. Cuba Azhar ulang dari segi bahasa wuduk tu apa dalam bahasa Arab? Apa maksudnya Ustaz? Dari segi bahasa, wuduk ni dalam bahasa Arab apa dia? Husnul wahjatun. Wabahjah. Wabahjatun. Bagus. Betul Ustaz sebutan? 100%. 100 husnul wabahjatun. Bahjah. Artinya shining. Ustaz, saya sebut tadi Ustaz berapa markah Ustaz bagi kat saya Ustaz? 9/10. 9/10. Wah, saya dah berbesar hati Ustaz. Allah Allah. Satu je kurang. Okey. Ada pelat Jawa sikit. Pelat Jawa tu. Itu yang jadi masalah. Itu yang menyebabkan kurang satu markah. Baik Ustaz, saya akan perbaiki lagi untuk pastikan sebutan saya lebih jelas dan Azhar tepat. boleh. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik, kita seterusnya Ustaz. Okey. Tadi Azhar cakap wuduk tu ialah apa tadi? Yang Azhar tengok saya lakukan tadi, wuduk tu ialah apa tadi? Wuduk adalah apa namanya kita Mula-mula panggil untuk sekali. menyucikan hadas. Menyucikan hadas. Okey. Azhar tengok saya berwuduk tadi, Azhar nampak apa mula? Saya nampak Ustaz menggunakan air. Menggunakan air. Baik. Ya. Betul Ustaz? Dalam bahasa Arab kata apa? Isti'malul ma'. Itulah dia wuduk. Okey. Menggunakan air. Jadi maksudnya kalau tidak menggunakan air adalah tidak dikira sebagai wuduk. Tidak wuduk. Okey. Habis itu baik, ada Ustaz. orang yang menggunakan tanah. Itu bukan wuduk, itu tayamum. Tayamum. Berbeza sebutannya. Yes. Baik Ustaz. Saya gunakan air tadi untuk apa? Untuk membasuh sebahagian anggota badan Ya. ataupun anggota dipanggil anggota wuduk Ustaz? Ya, pandai. Ya, Azhar ni pura-pura tak tahu. Tadi kata tak tahu wuduk. Tak Ustaz, sebab tadi dia Ustaz tahu. sebut. Ustaz sebut tu yang saya ingat Ustaz. Ini 100% ni. Wah, ini 100% betul ke Ustaz? Tipu-tipu je Ustaz. 100, malah saya bagi 120% lah betul. 120. 120. Alhamdulillah, seronok dapat. Okey, baik Ustaz. Menggunakan air isti'malul ma' fi a'dha'in makhsusah. Baik. Apa yang saya terlupa nak bagi tahu kemudian tadi tu? Selepas wuduk, saya kata saya ada terlupa satu perkara. Apa dia? Niat Ustaz. Yes. Sebab apa kena ada niat? Sebab setiap amalan ataupun setiap ibadah yang Ustaz sebut mesti disertakan ataupun dimulakan dengan niat. Saya bagi markah 200/100 lah. Wah. Betul. Dia makin meningkat ni. Wah, saya dah terwujud ni Ustaz. Baik. Wah, lepas ni boleh jadi imam. Amin. Saya harap doa Ustaz tu makbul. Amin. Jadi takrif wuduk dari segi syarak ialah bil lughatil arabiyyah isti'malul ma'. Baik. Apa dia macam mana kata tadi? Fi a'dha' makhsusah. Okey. Maksudnya anggota badan Ustaz Yes. anggota badan yang khusus. Muftatahatan bin niat. niat. Maksudnya mestilah dimula dengan niat. Yes. Betul, Ustaz? Okey, betul. Ulang balik. Isti'malul ma' fi a'dha' makhsusah muftatahan bin niat. Yes. Bahasa Melayu dia kata apa?
bahasa Melayu kata adalah perbuatan wuduk ni Menggunakan menggunakan air, pada anggota badan tertentu yang khusus, dimulakan dengan niat. Wah, 100%. Alhamdulillah. 100%. Saya bila Ustaz ajar tu saya macam dah mula faham Ustaz, dah mula nampak macam mana pelaksanaan ataupun bagaimana kita nak memulakan wuduk. Saya baru tahu yang Ustaz sebut tadi mesti mula dengan niat. Kalau tidak niat maka tidak sah wuduk Tidak kita. sah wuduk. Ya, betul. Bagus, Baik, bagus. Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Ustaz, seterusnya Ustaz. Okey. Jadi kita mesti berwuduk. Apa tujuan kita berwuduk sebenarnya? Baik. Tujuan kita berwuduk, betul ke Ustaz kalau kita kata untuk menyucikan diri kita Ustaz? Menyucikan diri, mandi je dah. Kan betul juga. Ya. Mungkin sebab tadi saya perasan ataupun saya ingat waktu Ustaz nyatakan ataupun Ustaz sebut secara lafaz niat tadi ada disebut berkenaan dengan hadas. Jadi adakah betul kalau kita kata untuk menyucikan diri kita daripada hadas? Wah, 500%. Wah, ini nampaknya ni tak dapat dibendung ni, markah ni makin naik. Makin Baik naik. Ustaz. Allahu Akbar. Bagus. Jadi tujuan wuduk adalah untuk menyucikan diri daripada hadas. Baik. Okey, mengapa kita perlu sucikan diri daripada hadas? Mengapa? Sebab kita nak beribadah Ustaz. Bagus. Untuk beribadah, tak semua ibadah kita nak berzikir, baca Quran. Kita nak beribadah khusus kepada Allah, sebagai contoh solat. Yes. Mungkin kita kata nak pegang Quran Ustaz ataupun nak baca Quran. Pegang Quran. Okey, baca betul, Quran. Baca Quran tak wajib wuduk, tapi pegang Quran wajib wuduk. Pegang Quran wajib wuduk. Yes. Kemudian saya tahu lagi satu Ustaz. Apa dia? Lagi satu, kalau kita tak ada wuduk, tak sah perbuatan ataupun amalan kita ni adalah tawaf Ustaz. Ui. Azhar dah pergi haji ke? Saya belum pergi haji tapi pernah pergi umrah sekali Ustaz. Ui. Saya ingat saya punya mutawif tu sebut, dia kata, adik kalau tak ambil wuduk ni tak sah tawaf. Betul Ustaz kan? Hebat, betul. Ustaz, berapa markah Ustaz nak bagi saya? 600/100. Berapa? 600%. 600%. Wah, ini daripada 100 limit dia dah makin naik, dah melebihi ni. Baik. Yang 100 lebih tu sebab dah pergi tawaf tadi tu. Okey, baik, terima kasih Ustaz. Itu memang hebatlah. Okey. Semoga Jadi, saya pun dapat betul ke ikut. jawapan tu Ustaz? Betul. Baik. Jadi mengapa wuduk tu wajib? Sebab Allah Taala suruh kita berwuduk sebelum solat. Baik. Dalilnya ialah qala Allah Taala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salah. Baik. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu mahu mendirikan solat, Baik. apabila kamu berdiri untuk solat. Berdiri untuk solat. Baik. Faghsilu, basuhlah. Wujuhakum, muka-muka kamu, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu ilal marafiq, hingga ke siku. Wamsahu, dan sapulah. Sapu. Yep. Birusikum, di kepala kamu. Baik. Macam kita simulasi tadi, kita sapu saja. Sapu di kepala. Baik. Okey. Yep. Wa arjulakum, dan ni panjang cerita nahunya. Yep. Dia kembali kepada basuh kaki. Baik. Hingga ke buku lali. Ilal ka'bain. Okey. Baik Ustaz, tapi saya nampak Ustaz menekankan kepada kata kunci di situ, faghsilu dan juga wamsahu Ustaz Ya. Azhar tadi ingat tak masa saya sebut dan basuhlah tu, ingat tak saya dah sebut tadi? Ya Ustaz. Basuhlah tu apa maksud dia? Basuhlah tu Ustaz, kalau yang saya faham Ustaz, dia adalah satu kata perintah. Kalau mungkin dalam bahasa Arab ada disebut fi'lul amar, maksudnya perbuatan yang diperintahkan Ustaz. Ya. Betul ke Ustaz? Betul. Itu yang ada lah. Betul, bagusnya. Ya Allah. Ini kena naik lagi 650. 650 Ustaz? 650%. 650% markah. Wah. Allah, sebab dia dah tahu apa ni, ada perkataan perintah pada faghsilu, basuhlah.
Jadi Ustaz mungkin Ustaz boleh dekatkan sikit Ustaz untuk mudahkan Ustaz nak Yes. melihat slide itu. Okey. Jadi faghsilu wamsahu nampak seakan-akan sama tetapi berbeza sebenarnya Ustaz. Dia beza. Faghsilu tadi Ustaz kata basuh. Wamsahu adalah sapu. Sapu. Jadi kalau mungkin kita kata dalam peperiksaan mungkin murid-murid perlu ingat Ya, betul. dalil. Ya. Jadi kalau ditukar maksudnya akan jadi berbeza lah. Berbeza. Okey. Jadi kata kunci yang menjadikan wuduk itu wajib ialah pada kata perintah. Basuhlah. Maka menjadilah wuduk itu wajib. Baik. Jadi bila kata perintah maka wajib. Itu yang okey baik Ustaz. Tapi wajibnya tu sebelum solat. Baik. Artinya kalau nak solat wajib wuduk, kalau tak solat ataupun tidak melakukan perkara yang mewajibkan wuduk, tidak wajiblah. Baik. Ia hanya terpakai ataupun dikuatkuasakan kewajiban berwuduk itu adalah pada ketika melakukan amalan yang diwajibkan untuk berwuduk Yes, tadi Ustaz. pandai. Baik. 1000%. Sebab mampu mengeluarkan Ustaz, ni macam terlalu rumusan tinggi ni Ustaz. sangat Berapa hebat. limit kita Ustaz markah ni? Oh, limit dia tak ada limit. Tidak ada limit. So saya akan cuba dapatkan markah yang setinggi boleh. mungkin. Okey, baik Ustaz. Target kita 10,000. 10,000 kita tengok boleh pergi ke tak boleh pergi ni. Tengok. Baik Ustaz. Sebab rumusan tadi memang dahsyat sampai dapat mengeluarkan hukum daripada hadis. Ya Ustaz. Oh, hebat. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz mengajarkan saya. Baik Ustaz. Dan pandai pula tu mentadbirkan fi'il amarnya sekali. Hebat. Itu dia. Inilah orang kata apa peranan guru-guru Ustaz. Kan kita dapat fahami, kita dapat tahu sesuatu perkara dengan asbab melalui pendidikan seperti inilah proses ini dan saya dapat tahu pun daripada proses sebegini Ustaz. Alhamdulillah. Okey, dan Ustaz kita dah tahu Mudah-mudahan berkenaan dengan dalil yang mensyariatkan wuduk daripada firman Allah SWT seperti yang Ustaz nyatakan sebentar tadi. Kita nak berhenti rehat seketika Ustaz. Okey. Anda semua jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini dalam slot mendengar rendah di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan kewajipan berwuduk. Bagaimana Ustaz dah buat simulasi berwuduk untuk kita tahu dari mana ke mana hadnya dan bagaimana cara basuhannya dan juga cara menyapu di bahagian kepala. Baik Ustaz, kita dah tahu tadi dalil yang Ustaz sebutkan mensyariatkan wuduk. Kita nak teruskan penerokaan kita Ustaz, silakan. Okeylah. Tadi kita dah bincangkan tentang dalil daripada Al-Quran dan kita dah tegaskan bahawa wuduk tu menjadi wajib sebelum solat. Ya. Dan ditegaskan lagi dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azhar pandai baca tak? Saya boleh cuba Ustaz, tapi kalau saya salah mohon Ustaz betulkan saya Ustaz. Boleh. Baik. Belajar daripada kesilapan, tapi Azhar dia memang pandai. Jangan macam tu Ustaz. Saya cuba Ustaz. Okey. Baik. An Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bagus, mumtaz. la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda'a. Bagus. Ahsanta. Mumtaz jiddan. Alhamdulillah. Matbut. Ada markah tak untuk saya baca ni Ustaz? Segi markah untuk bacaan je saya bagi 100 sebab dia tepat. Alhamdulillah. 100 markah untuk saya. 100. Itu Sebab dia. dia tak ada penambahan idea maklumat lagi kan. Ya. Tapi kalau dia mampu tafsir, mampu keluarkan hukum, tu tambah lagi. Tengok berapa persen. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey. Baik Ustaz. Jadi solat tak? Dia kata apa ni? Solat tidak? Dia kata itu saya nak Solat tidak diterima. baik. Sehingga Dia bersuci dengan berwudu. Baik. Okey. Jadi kalau kita nak hafal ni, la tuqbalu salatun baik. man ahdasa hatta yatawadda. Boleh. Baik.
La tuqbalu salatu. La tuqbalu salatu. Dia ada alif lam sini. Saya tertinggal. Baik. Jadi la tuqbalu as-salatu. Baik. Boleh? La Ikut saya. tuqbalu as-salatu. Man ahdatha. Man ahdatha. Bagi orang yang berhadas kan. Baik. Hatta yatawadda. Hatta yatawadda. Okey. Yatawadda. Boleh hafal InsyaAllah boleh Ingat, Ustaz. tak boleh diterima. Orang yang berhadas. Kemudian Dia berwuduk. berwudu. La tuqbalu as-salatu man ahdatha hatta yatawadda. Ahsanta, ahsanta, ahsanta 800%. Masya Allah, dah hafal. Itu Masya Ustaz. Saya nampak tu Ustaz dekat Allah. rumah. Murid-murid kita kat rumah pun ada yang dah mula hafal tu Ustaz. Siap ada yang sebut Ustaz saya hafal Ustaz. Kan. Hebat. Baik Ustaz. Okey, itu ada dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Sallallahu alaihi ijma' wasallam. ulama. Ini senangnya ajma' ulama ala masyru'iyatil wudu. Senang ajalah. Ini tak perlu hafal. Baik. Ijma' ulama kata wudu tu wajib. Okey. Sekarang ni semua orang wajib wuduk kan? Nak solat wajib wuduk. Ya Ustaz. Tapi selain daripada solat, Azhar dah bagi tahu tadi kan, mula-mula tadi. Jadi tak sia-sialah saya bagi markah sampai 600%. Maksudnya yang 3 tadi Ustaz. Betul ke Ustaz? Pertama apa dia yang mewajibkan wuduk tadi tu? Yang pertama saya cuba ingat balik Ustaz. Yang pertama tadi solat. Solat. Kemudian bila mana kita nak memegang Quran. Bagus. Kemudian yang ketiga adalah bila mana kita tawaf Ustaz. Bagus. Masya Allah. Memang tak sia-sia. Sebelum saya ajar, Azhar dah bagi tahu awal-awal. Saya dah terpaksa belajar dengan Azhar. Orang nampaknya macam ni. Betul. Wajib wuduk Ya, itulah satu asya kerana 3 perkara. Baik. Sebelum kita lakukan perkara tu wajib kita berwuduk. Pertama lisolah untuk kita solat. Yang kedua untuk bertawaf. Masya-Allah betul. Yang ketiga untuk menyentuh mushaf. Untuk Tapi kalau kita baca hafazan tak payah sentuh al-Quran wajib wuduk tidak? saya rasa mungkin tidak Ustaz. Ya betul. Adakah betul Ustaz? Jadi maksudnya dia hanya terpakai di fardu ataupun diwajibkan wuduk ketika mana bila kita nak menyentuh Quran saja Ya Ustaz. Allah, memang tak sia-sia kalau saya bagi makan 1000. Memang betul. Kerana Al-Quran itu Baik. suci. Baik, La yamassuhu illa mutahharun. Hanya orang suci saja yang boleh menyentuh Al-Quran. Dia adalah kalam Allah Baik. yang ditulis. Quran yang ditulis itu bukan Quran, itu tulisan Quran. Tapi bila kita sebut bunyi daripada tulisan itu yang Quran. Baik. Oleh kerana tulisan tu dia membunyikan kalam Allah Taala, maka tulisan tu menjadi suci. Baik. Kalau kita letak dalam beg tu menjadi suci. Mungkin disebabkan itu kalau dalam beg kita kena jaga juga Ustaz. Jaga. Dari sudut adabnya. Ya, kalau ada Quran semata-mata, Baik. kita kena ada wuduk untuk pikul beg itu. Kecuali kalau Quran tu campur dengan buku lain. Baik. Baik Ustaz. Bagus. Alhamdulillah. Jadi itu perkara yang wajib, perkara yang mewajibkan wuduk. Wudu. Baik Ustaz, tadi Ustaz sebut bila mana yang saya menjawab tadi Ustaz bagi saya tadi berapa markah tadi Ustaz? Saya ingat 1000 lah. Sebabnya melampaui pengetahuan yang belum diajar. Allah. Sebelum ajar dia dah tahu dulu. 1000 markah. Saya harap mak saya bangga Ustaz dekat rumah menonton pada ketika ini. Hebat. Baik Ustaz. Kita mesti mengakui kehebatan orang. Allah Tak boleh kita memperleki ataupun menafikan. Saya nampak di rumah juga ada yang tadi boleh nyatakan Ustaz 3 perkara yang kita sebut tadi yang mewajibkan wuduk tadi. Mungkin mereka juga mendapat 1000 markah Ustaz ya. Mungkin lebih ramai lagi yang di luar sana itu mendapat markah 1000 atau hampir-hampir 1000 atau lebih. Itu dia. So, teruskan menonton ataupun teruskan bersama. Baik, tadi kita dah tahu berkenaan dengan perkara ataupun amalan yang diwajibkan berwuduk. Kita nak tahu yang seterusnya Ustaz. Silakan. Kalau nak solat, mesti ada wuduk. Betul Ustaz? Tapi kalau dia solat tak ada wuduk, sah tak? Kalau solat tak ada wuduk, tak sah lah Ustaz. Tak sah, ya. Betul Dan tak Ustaz? berdosa. Betul Ustaz? Tak sah dan berdosa kerana dikira sebagai
sebagai bermain-main dalam ibadat. Okey. Okey. Tapi Ya Ustaz. walaupun tak ada wuduk tu tak sah solat, ada jenis-jenis orang dia tak ada wuduk tapi Dia dia- tak berdosa. solat tak sah tapi dia tak berdosa. Baik. Tapi kalau yang tadi ni orang yang tak ada wuduk, solat tak sah tapi berdosa. Baik. Ada sejenis orang dia tak ada wuduk, solat Baik. tak sah, tetap tak sah, tapi dia tak berdosa. Okey. Baik. Saya rasa saya nak cuba jawab lah Ustaz. Okey. Boleh ke Ustaz? Tapi macam biasa Ustaz, kalau saya salah mahu Ustaz betulkan saya Ustaz. Okey. Ini saya dengar rakan-rakan dekat rumah lah ni duk bisik-bisik ni Ustaz. Katanya kalau orang yang dia tidak ada wuduk, dia salat tetapi tidak berdosa adalah mereka yang belum memayyiz ataupun yang tidak berakal Ustaz. Tidak berakal. Tidak berakal. Dia belum memayyiz. Ya, betul. Tidak Ish, berakal. ini hebat ni, mana tahu ni. Terima kasih kawan-kawan. Ada orang bagi tahu saya tadi Ustaz. Ya, pakcik. Main bisik-bisik. Dapat jawapan bocor. Tapi tak apa. Baik. Hebat. Tidak berakal. Tidak Saya rasa berakal. macam lagi satu Ustaz adalah Kalau yang tak berakal tadi tu, kalau dia solat tanpa wuduk, sah ke solat dia? kalau dia solat tanpa wuduk, Ha. solatnya tak sah Tak Ustaz. sah. Tapi tak berdosa tadi tu? Tapi tidak berdosa sebab dia tidak berakal Ustaz. Tidak Mungkin berakal, contohnya ya, orang bagus. yang kurang siuman dan sebagainya. Orang gila, budak kecil. Ya. Jadi kalau dia solat tak sah, betul. Tapi kalau dia tak ada wuduk, bersolat, Baik. solat ni tu tak berdosa dan tidak sah. Tak berdosa. solatnya- Tidak sah tapi tak berdosa. Solatnya tidak sah tetapi tidak berdosa. Tidak berdosa. Berbeza dengan macam kita ni, Baik. solat Yep. tapi tak ada wuduk, Baik. berdosa. Baik. Solat dah tak sah, berdosa. Sebagai contoh macam saya tadi lah Ustaz. Ha. Di awal-awal tadi contohnya mungkin saya tahu, Ya. saya ingat yang sebelum saya belum ambil wuduk. Ha. Tapi saya saja teruskan solat juga, Tak maksudnya sah. berdosa lah Ustaz. Tak sah, berdosa. Wah, dua-dua dapat Ustaz. Dua dapat. Wah, package dah lah Two tak in one. sah. Dah lah tak sah solatnya, berdosa lagi pula. Allah. Baik Ustaz, tadi rakan-rakan saya duk tanya Ustaz. Ya. Kita orang dah beritahu jawapan katanya, tapi berapa markah Ustaz nak bagi ni katanya? Oleh kerana terlalu hebat ni. 1000 juga. Tambah 1000 markah. Wah, itu dia. Terima kasih kawan-kawan dekat rumah yang bisik-bisik tadi tu kata, "Bah, orang yang tak berakal, orang yang tak berakal." Sebab masalah ni dia agak rumit sikit. Baik. Macam mana tak sah tak berdosa, sah berdosa, tak sah berdosa, tak sah solat, berdosa, tak sah solat, tak berdosa. Baik. Azhar boleh faham dah lah tu, maka saya bagi markah bonus yang sangat banyak lah. Tu dia dapat 1000 tu. Itu dia. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Kita dah tahu berkenaan dengan kewajiban berwuduk, amalan yang berwajib untuk berwuduk. Kemudian kita tahu bagaimana mereka yang saja mempermainkan solat, dia lengkap dari sudut tubuh badannya, akalnya, fikirannya, tapi dia main-main, tak berwuduk, maka tak sah solat dan berdosa. Berdosa. Tapi kalau mereka yang tidak berakal tadi Ustaz, maksudnya dia tak sah solat tetapi tidak Tak berdosa. berdosa. Okey, kita dah tahu Yes. tentang perbezaan perkara tersebut dan mungkin kita nak teruskan Ustaz penerokaan kita yang seterusnya. Ada golongan lain tak yang dia tidak wajib wuduk? Tidak berdosa. Walaupun dia solat dia tak sah, tapi Baik. kalau dia solat juga dia tak berdosa. Ada Baik. tak? Mungkin mereka yang tidak ada air Ustaz, ataupun mungkin ada kekangan dari sudut nak dapatkan sumber air dan sebagainya. Betul ke Ustaz? Okey, bagus-bagus. Orang yang tidak ada air untuk berwuduk, maka tak wajib dia berwuduk. Habis tu kalau dia nak solat macam mana? Saya dengar tadi Ustaz sebut di awal-awal tadi. Ustaz dah bagus. bagi dah jawapan sebenarnya kat awal tadi. Ustaz saja nak test. Kat awal tadi Ustaz kata kalau tidak ada air, maka digunakan tayammum. Bagusnya. Dia tidak dipanggil Walaupun wuduk. saya cakap tak sengaja, tapi Azhar dapat tangkap. Hebat. Itu Saya dia. tak boleh tipu lah macam ni. Terima Tak kasih boleh Ustaz. tipu. Baik. 1001 markah. 1001 markah ditambah lagi. Wah, itu dia. Ustaz memang pemurah betul-betul lah ini. Limit 100 markah naik jadi lebih daripada 1000. Baik Sampai Ustaz. saya tersilap pun dia boleh tangkap tu. Hebat. Baik Ustaz. Seterusnya Ustaz. Jadi maknanya kalau dia tu bertayamum, sah tak solat dia? Sah Ustaz.
wuduk dia wajib tak masa tu? Tak wajib. Tak wajib. Bagus. Ish, ini kena tambah 1,100 ni. Oh, tambah lagi 1,100. Ya, sebab dia boleh kembangkan lagi pengetahuan. Baik. Oh, hebat. Terima kasih banyak Ustaz. Baik Ustaz. Kemudian apa? Golongan yang tidak berdosa kalau tak ada wuduk. Ya. Ada lagi tak? Baik, jadi kita dapat tahu tadilah berakal adalah orang yang tidak ada akal. Ustaz kata termasuk budak kecil dan sebagainya. Kemudian orang yang tidak ada kemudahan air Ustaz tadilah. Sebenarnya Azhar cakap tu dah merangkumi 3. Oh, okey. Pertamanya orang yang tak ada akal. Baik. Keduanya budak kecil, buluh. Okey, buluh. Buluh. Jadi budak kecil dia tak wajib wuduk. Tapi kalau dia wuduk, sah wuduk dia. Baik. Kalau dia solat dengan wuduk sah. Kalau dia solat dengan tak ada wuduk, tak sah, tapi dia tak berdosa. Tak berdosa. Tak berdosa. Disebabkan Poin kecil. dia tak berdosa. Baik Ustaz. Semua 3 golongan ni semua tak berdosa. Baik Ustaz. Kalau tidak berwuduk untuk solat. Sama ada solat dia sah tak sah, itu cerita yang kedua. Baik. Daripada 3 ni, satu aja yang solat dia sah. Baik. Kalau dia tak berwuduk, iaitu dia bertayamum. Baik Ustaz, kita dapat tahu berkenaan dengan syarat-syarat tadi. Saya baru lebih faham secara terperinci berkenaan dengan 3 golongan tadi Ustaz sebut adalah mereka yang tidak berakal, kemudian kanak-kanak ataupun budak yang bawah umur ataupun kita kata belum memayis Ustaz Ya. kemudian dan juga mereka yang ada kekangan, maksudnya dari sudut kemudaratan mereka sendiri mungkin berada dalam suasana negara yang sejuk ke Ustaz macam di Eskimo. Oh, hebat. Boleh apply tu, boleh apply. Boleh apply juga. Baik Ustaz. Jadi kita nak beristirahat seketika Ustaz, boleh Ustaz? Boleh. Okey, anda Sebelum semua tu saya nak bagi markah. Baik. 1,300 sebab dia pasal pakai Eskimo bagai. Sebagai penutup untuk segmen ini 1,300 Ustaz berikan Rumusan kepada hebat. kita semua yang sedang menyaksikan ataupun bersama-sama dengan Ustaz untuk mata pelajaran Al-Syariah dan juga topik kita wuduk. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di slot mendengar rendah Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam slot mendengar rendah Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita masih bersama dengan Ustaz Muhammad Haidir bin Syamsuddin, Guru Al-Syariah Sekolah Agama Menengah Rawang, Selangor. Tadi kita dah tahu Ustaz berkenaan dengan mereka-mereka yang kalau tak ambil wuduk dia salat tak sah tapi tak berdosa. Ya, betul. 3 golongan tadi kita dah dapat tahu dan kita nak teruskan penerokaan dan juga pembelajaran kita ini Ustaz. Silakan. Okey. Walaupun kita telah berwuduk, tapi macam mana kita nak tahu wuduk kita itu sah atau tidak sah? Baik. Jadi dekat sini saya bagi panduan sebab dia ada 6 perkara kan. Jadi banyak nak ingat tu. Jadi saya bagi panduan macam mana cara nak menghafal ataupun nak mengetahui perkara yang menjadikan wuduk itu tu sah atau tak sah. Ya, Ustaz. Pertama, aspek dalaman, iaitu yang tidak zahir, yang tak nampak. Kita kena tengok dari segi aspek dalaman seseorang. Keduanya, aspek luaran seseorang. Baik. Ketiganya, cara dia berwuduk. Tata cara dia berwuduk. Ya. Ataupun apa yang dia lakukan pada anggota. Baik. Agak-agak perkara dalaman seseorang tu yang menyebabkan wuduk dia tu sah atau tak sah, apa dia? Baik Ustaz, saya cuba Ustaz, nervous juga ni kan. Kan. Kalau tak nampak. Secara dalaman yang tidak nampak, mungkin kalau yang saya faham, pertama adalah dari sudut kefahaman dan juga i'tiqadnya, adakah pegangannya Islam ataupun bukan. Uish, ya Allah, mana tahu ni? Hebatnya. Betul. Betul Ustaz? Betul. Okey, saya dah Betul. hilang dah satu kerisauan ni kan, takut salah Ustaz. Betul. Baik. Syarat pertama mesti orang tu Islam dulu, barulah menentukan wuduk dia sah atau tidak. Baik. Betul. Kemudian yang kedua, sebab tadi Ustaz dah ajar saya yang mana orang yang tak sah solat tapi tak berdosa adalah mereka yang tak berakal. Oh, ya, Jadi ya, ya, diwajibkan adalah mungkin mereka yang berakal. Lawannya
Okey, maksudnya tadi adalah mereka Islam, kemudian mestilah yang berakal. Kemudian yang ketiga mesti tadi ustaz ada sebut juga menyucikan hadas. So mesti dia sucikan diri daripada hadas ataupun contoh macam kalau wanita haid dan nifas dan sebagainya. Oh, bagus. Cumanya haid suci hadas tu hadas besar. Oh, hadas besar. Ya. Jadi dia mesti suci daripada hadas besar. Kalau dia tu berhadas kecil, mestilah dia berwuduk untuk mengangkat hadas. Dia hadasnya ada dua. Satu hadas besar, haid, nifas dan wiladah. Baik. Satu lagi dan berjunub, junub, haid, nifas. Dan keduanya hadas kecil. Baik. Jadi maksudnya ustaz, kalau hadas besar tak cukup sekadar dengan wuduk sahaja, maka hadas tu tak terangkat lagi lah ustaz. Tak terangkat. Okey, faham. Okey, hadas kecil tak boleh angkat hadas besar. Baik. Okey, bagus. Tengok. Betul semuanya. Masya Allah. Betul. Okey, faktor luaran? Faktor luaran ustaz, kalau tadi dalam laman kita tak nampak, kalau luaran mungkin kita sucikan diri kita daripada hadas. Contohnya ataupun contoh anggota wuduk kita suci daripada najis dan sebagainya. Okey. Mestilah anggota wuduk kita tu Baik. tak ada perkara yang menghalang. Okey. Contoh getah, cat, kritik. Okey. Saya terlupalah ni ustaz. Baik. Iaitu benda tu mesti dibuang dulu supaya air boleh kena pada semua kulit. Baik. Yang keduanya, anggota wuduk kita tu tak boleh ada najis sebab kalau kena najis, kena air, dia akan berjangkit kepada semua anggota yang lain. Baik. Jadi perlu sucikan dulu najis ataupun buang macam Ustaz sebut tadi, buang perkara-perkara yang menghalang anggota wuduk daripada terkena air. Yes, dua perkara di sana. Sebelum dia berwuduk, dia kena pastikan anggota wuduk tu bersih. Baik. Supaya air boleh sampai. Dan najis tak jangkit. Baik, Itu Ustaz. faktor luaran. Okey. Cara dia wuduk. Cara tadi saya ingat Ustaz, banyak kali Ustaz sebut, Ustaz ingatkan daripada awal tadi tak adalah boleh tipu ni. mesti dikenakan ataupun mesti kena kepada semua anggota wuduk secara sempurna. Sebab tadi Ustaz sebut banyak kali, daripada cuping ni ke cuping sini, daripada atas ke betul bawah dagu, daripada hujung jari kaki ke sampai buku lali. Jadi maksudnya kena semua dengan sempurna, betul tak Ustaz? Betul. Wah, ini dah tebus balik saya punya kesilapan yang kedua tadi Ustaz. Betul. Tengok. Tengok. Ta'mimul jami'a a'dha'il wudu'. Masih basuh semua anggota wuduk dengan melepasi sepadan-sepadannya. Kena lepas sikit pada sepadan, contohnya siku ni lebih siku sikit supaya semua anggota tu pasti kena. Kalau kurang takutnya tak sampai. Jadi Ustaz, kalau kita tengok kita dah tahu berkenaan dengan 3 perkara tadi. Ustaz kata syurut al-wudu', yang mana syarat-syarat wuduk tadi 3 perkara dari sudut tata caranya, dalamannya, luarannya. Berapa Ustaz markah Ustaz nak bagi kat saya tu Ustaz? Oleh kerana hebat sangat Azhar ni, saya nak bagi oleh kerana tadi ada sikit kan? Ada sikit. Terlupa. Bukan tak tahu, tapi dia terlupa lah. Dia macam kepala ni blur sikit kan? betul sikit Ustaz. Saya bagi markah 900. 900. Wow. Kurang sikit, sorry. Ada kurang sikit. Tapi saya mendapat markah tu daripada Ustaz dan alhamdulillah saya pun dapat memahami dengan apa yang Ustaz sampaikan sebentar tadi, dan saya yakin dan percaya murid-murid ataupun rakan-rakan di rumah juga semua memahami Ustaz. Ada yang tengah sibuk mencatat nota, ada yang tengah sibuk bersoal jawab dengan mak dia tadi Ustaz, menggunakan soalan-soalan sebentar tadi. Dan mungkin Ustaz, sedar tak sedar kita dah sampai ke penghujung rancangan kita untuk Solat Mendengar Rendah Didik TV KPM ni. Mungkin sebagai rumusan ataupun kita kata khulasah terhadap penerokaan kita hari ini Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Inilah kali pertama saya berjumpa murid yang paling hebat sekali lah dalam sejarah saya. Sebelum saya menerangkan, dia dah dapat menerangkan terlebih dahulu, maka pencapaiannya memang tahap yang tertinggi lah saya boleh bagi. Kalau tahap tu tahap 100, saya bagi 100 markah tu. Oleh kerana pencapaian kita paling tinggi tadi 1300, pada 100 makna melampaui had
kita punya Terus batas saya- pemarkahan. Saya ingat ke Ustaz memang dah sebut hebat melampaui betul. batas tadi. Risau saya. Baik, dan kita nak ucap kepada kawan-kawan. Terima kasih kepada yang bantu tadi. So kita dapat markah ni sama-sama. Kita memang terbaik. Dan Ustaz, ada yang tertanya Ustaz, bagaimana Ustaz nak dapatkan bahan-bahan ni? Sebab ada yang tengah ready ataupun tengah bersedia nak buat macam mana yang Ustaz tanya soalan pada saya tadi dekat rumah Ustaz. Boleh kita rujuk kepada sumberku di portal Delima. Dan di sana ada macam-macam bahan lah. Baik. Jadi untuk dapatkan bahan-bahan yang kita pelajari sama-sama hari ini boleh dapatkan di portal Delima, sumberku Ustaz ya? Ya, ya. Okey, jadi boleh buat dalam bentuk permainan pun boleh Ustaz. Ya, sana ada mungkin dengan kuis, rakan-rakan ada soalan, ataupun ibu dan nota. ayah ataupun adik-adik Ustaz ya. Ya, ya. Baik, sekali lagi kita nak ucap jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Haidir bin Samsudin, Guru Al-Syariah Sekolah Agama Menengah Rawang, Selangor, kerana sudi bersama kita. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Kerana fahamkan saya pada hari ini berkenaan dengan topik kita wuduk, dan anda semua jangan ke mana-mana, terus setia di Didik TV KPM. Banyak lagi input-input dan juga mata pelajaran yang kita nak pelajari dan kita nak terus terokai secara bersama. Jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye.